Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semuanya. Baik, kita akan sambung pembelajaran kita pada malam ini, pada hari ini dengan memasuki bab yang kedua, iaitu berkenaan tentang faktor dan gandaan. Jadi kita akan pergi untuk melihat di peringkat awal apakah yang kita boleh ataupun kita akan pelajari dalam bab yang kedua ini. Okey. Baik, kita tengok sini. Jom Okey. Kita pergi bab yang kedua, iaitu faktor dan gandaan. Okey. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu apa yang akan kita belajar. Dalam bab ini kita akan belajar 2.1, iaitu faktor perdana dan faktor sepunya terbesar FSTB. Dan kita akan juga belajar tentang 2.2, iaitu gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil, ataupun ringkasnya kita panggil GSTK. Dan kita akan lihat bahawa kepentingan mempelajari bab ini, kita akan tengok bahawa faktor dan gandaan digunakan dalam situasi harian yang melibatkan bilangan yang digandakan atau bilangan yang diperolehi dalam susunan baris atau kumpulan. Jadi sebenarnya bab atau faktor dan gandaan ni sebenarnya ada dalam persekitaran kita. Okay, dalam situasi harian ada sebenarnya menggunakan faktor dan gandaan, cuma kita mungkin tak perasan. Okey, dan kita lihat imbasan silam. Eratosthenes ini adalah seorang ahli matematik Yunani yang memperkenalkan kaedah saringan Eratosthenes yang digunakan untuk menyaring semua nombor perdana dalam satu julat nombor yang tertentu. Itu antara tokoh yang menyumbang kepada nombor, terutama bagi faktor dan gandaan lah. Okey, baik, kita akan pergi seterusnya. Baik, untuk permulaan bab kita akan tengok video dulu. Okey. Saya sediakan video untuk anda untuk tengok apakah gambaran sebenar tentang faktor dan gandaan. Selamat menonton. Folks, here's the deal with multiples and factors. Two different math cats, don't let it detract you. Cause multiples are products and the factors divisors. Factors go lower and the multiples higher. Let me tell you about the multiple style. They just keep going up an infinite pile. You take a number and you multiply by any. Each product is just one multiple of plenty. It's always equal to or greater than the number. If you're counting sheep, you'll be sure to slumber. 0, 2, 4, 6, 8, 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. 12, 14, 16, 18. 20 and 22. 20 and 22. Some multiples of 2. Some multiples of 2. The other bit is on the funky factors fashion. There's only a few accountable rations. A number that divides with no remainder. They come in pairs, it's a no remainder. It's always equal to or less than their mother. There's always one itself and sometimes some others. But listen here while you still got some time. If the only other factors won the numbers prime. Okey, baik, demikianlah sedikit sebanyak surutan video untuk pengenalan tentang bab kedua ini. Baik, secara ringkasnya bahawa kalau kita tengok faktor ni adalah satu nombor ataupun senarai nombor yang boleh kita jadikan hasil darab mendapat nombor yang kita kendaki tu. Okey. Dan juga kalau gandaan ni macam sifir lah. Gandaan 3 adalah 3, 6, 9 sebagainya kan. Macam itulah gandaan nombor yang berganda. Okey. Faktor ni adalah faktor nombor yang boleh kita hasil darab dia dapat nombor itu. Kita akan pergi lebih lanjut melihat pada faktor pada kali ini. Buku teks muka surat 32. Okey. Muka surat 32 kita akan lihat bagaimanakah menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor itu. Kita akan lihat 2.1 dulu, iaitu faktor perdana dan faktor semuanya terbesar.
FSTB. Okey. Baik, kita akan pergi seterusnya. Yang pertama adalah faktor. Apakah yang dimasukkan dengan faktor? Faktor adalah suatu nombor bagi nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okey, kita lihat contoh satu. Tentukan sama ada 12 adalah faktor bagi 36 ataupun bukan. Baik. Cara dia adalah kita bahagi nombor itu. Kalau kita dapat nombor itu nombor bulat, maknanya dia adalah faktor. Jadi dalam kes ini kita akan uji 36. 36 bahagi dengan 12, kita akan dapat 3. Jadi 3 ini adalah nombor bulat. Maksudnya nombor yang bukan pecahan, bukan perpuluhan, ini nombor bulat. Jadi oleh kerana kita bahagi 36 bahagi 12 dapat 3, maknanya 12 adalah faktor bagi 36. Maknanya 12 ni ada kaitan, dia macam orang kata ahli keluarga bagi 36. Sebab tu kita panggil dia faktor. Sebab dah terbukti bahawa bila kita bahagi, hasil bahagi tu dapat nombor bulat. Okey, iaitu 3. Cuba tengok B pula. Yang B ni, yang B ni dia kata 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan. Tentukan sama ada 9 adalah faktor bagi 30 atau bukan. Maka kita akan boleh kita bahagilah. Okey, kita bahagi 30 bahagi dengan 9. Berapa dapat jawapan? Perpuluhan ke ataupun nombor bulat? Kita guna kalkulator kita. Kita uji dia. Sekejap Okey, ni kalkulator. Big screen. Sekejap. Okey, kita ambil 30 bahagi dengan 9. Kita akan dapat 3.33333 kan. Jadi dia bukan nombor bulat. Okey. Oleh kerana kita 30 bagi 9 dapat nombor yang bukan nombor bulat, dia dapat nombor yang panjang, perpuluhan, maka kita takrifkan bahawa 9 itu bukan faktor bagi 30. Okey, dia bukan faktor sebab dia tak boleh bagi tepat dengan 9. 30 tak boleh bagi tepat dengan 9. Jadi 9 tu adalah bukan faktor bagi 30. Okey, yang faktor ni hanya boleh kita takrifkan bila dia bahagi, hasil bahagi tu dapat nombor bulat. Kalau dapat pecahan tak boleh. Ataupun dapat perpuluhan pun tak boleh. Hanya hasil bahagi dia dapat nombor bulat, barulah dikatakan itu sebagai faktor. Okey? Okey. Baik, kita akan sambung pada buku teks muka surat 32. Okey, seterusnya buku teks muka surat 32. Contoh yang kedua iaitu senaraikan semua faktor bagi 18. Sekarang dia bagi satu nombor iaitu 18. Jadi kita kena cari apakah faktor yang menyebabkan dapatnya 18. Jadi 18 itu kita buat macam ni, 18. Okey, dia adalah hasil daripada 1 darab 18. Kita mula dengan sifar yang paling kecil, iaitu dengan 1. Sebab 1 ni mesti wajib ada pada semua nombor. Okey, jadi 1 darab 18 akan dapat 18. Okey, cuba tengok 2 pula. 2 darab berapa dapat 18? 2 darab 9. 2 darab 9 dapat 18. Apa lagi? Ada lagi tak? 3 boleh? 3 boleh. 3 darab dengan 6 dapat 18. 4 boleh? 4 tak boleh. 4 tak boleh darab apa juga nombor untuk dapat 18. Okey, maka terhentilah dekat situ saja. Maka 4 tak payah tulis lah. Okey, kita akan cuba selagi mana boleh dapat sifar itu, iaitu 1 darab 18, 2 darab 9 dan 3 darab 6. 4 tak boleh, 5 pun tak boleh. Jadi bila tak boleh, tak payah tulis lah. Kita tulis yang boleh je. Okey, dan tulis pula senarai sifar ni hanya tulis sekali sahaja, tak perlu tulis 2 kali. Iaitu contohnya kalau awak dah tulis 2 kali 9, tak perlu tulis 9 kali 2. Sebab 2 kali 9 dengan 9 kali 2 adalah benda yang sama. Begitu juga dengan 3 darab 6. 3 darab 6 ni, awak dah tulis 3 darab 6, tak perlu tulis 6 darab 3. Sebab 6 darab 3 dengan 3 darab 6 adalah benda yang sama. Jadi tulis sekali sahaja. Okey? Jadi bila kita senaraikan, maka inilah dipanggil faktor. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Maka ini adalah faktor bagi 18. Itu cara dia. Jadi kita senaraikan sifar yang boleh dapat nombor itu, kemudian kita asingkanlah. Kita senaraikan nombor itu sebagai faktor bagi nombor yang kita cari. Okey. Kalau kita tengok 12 contohnya, kita ambil nombor lain Kita ambil nombor lain. Kita ambil yang lebih kecil sikit lah.
12. Okey, 12. Katalah 12. 12. Kita mula dengan 1. 1 darab dengan 12, pasangan pertama. Okey. 12 pasangan pertama. Kemudian kita mula dengan 2 pula. 2 boleh. 2 boleh 2 darab dengan 6. Kan? Dapat 12. 3 boleh. 3 darab dengan 4. Okey 5 boleh 5. 5 tak boleh. Jadi inilah sifir saja yang boleh dapat 12, iaitu 1 darab 12, 2 darab 6 dan 3 darab 4. Maka inilah semua nombornya yang dikatakan sebagai faktor bagi 12, iaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Okey, maka ini adalah cara untuk senaraikan faktor. Okey, baik, latih diri tolong tandakan dulu tutorial latih diri 2.1a soalan kedua muka surat 33. Lagi sekali, latih diri 2.1a soalan kedua muka surat 33. Baik, kita pergi yang seterusnya. Okey. Muka surat 33. Okey. Muka surat 33, kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan nombor perdana. Baik. Kita akan melihat bahawa bagaimanakah untuk menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, baik. Tadi kita belajar tentang faktor. Sekarang kita akan belajar tentang faktor perdana. Sebelum kita belajar faktor perdana, kita kena tahu balik, kena pasti dulu apakah maksud nombor perdana. Rasanya semua dah tahu kan? Perdana apa maksudnya? Maksudnya macam mana? Nombor perdana ni. Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan juga diri sendiri saja. Okey, nombor perdana, kita kena mula macam ni. Kita kena back to basic balik. Nombor perdana. Nombor perdana. Okey, ataupun kita panggil prime number kan. Okey, nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan juga dengan dirinya sendiri sahaja. Contoh 2. Kan? 2 ni dipanggil perdana kerana 2 ni boleh dibahagi dengan 1. Dapat 2. Dan dia boleh bagi dengan 2. 2 bahagi dengan 2 dapat 1. Itu je. Kalau dia bagi dengan nombor lain, dia akan dapat perpuluhan. Contohnya, kalau 2 bahagi dengan 3, dia akan dapat perpuluhan kan. 2 bagi dapat 2 bagi 6 ke 2 bagi 7 ke, dia akan dapat nombor lain. Pecahan sebagainya. Kita nak nombor bulat, hasil bagi dia mesti dapat nombor bulat. Ini kan. Berbeza dengan nombor lain. Tengok kalau kita ambil nombor 4. 4 boleh 4. Okey, kita try 4 Adakah 4 perdana? Okey, nombor 4 Nombor 4. Okey, nombor 4. 4 kan? 4. Jap. 4. Okey, adalah kalau kita bahagikan 1. 4 bahagi dengan 1, kita akan dapat 4. Okey. 4 kita bahagi dengan 4 dapat 1. Okey. Tapi 4 ni boleh juga dibahagi dengan nombor lain. Contohnya 4 bahagi dengan 2 dapat 2. Okey. So dia ada 3. Nampak ni? 3. Jadi maknanya 4 bukan dikatakan perdana kerana 4 masih boleh dibahagi dengan nombor lain, iaitu bahagi dengan 2. Dia bukan saja boleh bahagi dengan 1 dan dia juga bukan boleh bahagi dengan diri dia sendiri, bahkan 4 juga boleh bahagi dengan nombor lain, iaitu 2. Boleh Baik, saya tunjuk sekali lagi, sekali imbas bagi anda betul-betul faham tentang nombor perdana sebelum kita masuk tentang faktor perdana. Kalau kita masuk faktor perdana, nanti awak tak ingat tentang apakah nombor perdana, nanti akan timbul masalah. Baik, sekali lagi kita ambil 2 nombor yang berbeza. Satu tentang 3 lah, 3 3 dengan 6. 3 dengan 6. So antara 3 dengan 6, manakah nombor perdana? Tengok, alhamdulillah, terima kasih kepada Khairul Anam kerana senaraikan nombor perdana. Okey maknanya anda dah tahu tentang nombor perdana. Kita buat ulang kaji balik. Antara 3 ni pula, okey 3 3 boleh dibahagi dengan 1. Betul lah. Dapat 3. Okey, 3 juga boleh dibahagi dengan diri dia sendiri.
dapat 1. Betul? Lepas tu dia tak boleh bagi dah. Dia setakat tu je. Kalau dia bagi nombor lain, dia akan dapat perpuluhan, pecahan. Setakat tu je. Cuba tengok 6. Okey, 6 pun sama dia bahagi dengan 1, dia akan dapat 6. 6 bahagi dengan diri dia sendiri, iaitu 6 juga, dapat 1. Tetapi boleh tak dia bagi dengan nombor lain? Boleh. Iaitu 6 bahagi dengan 3, dapat 2. 6 bahagi dengan 2, dapat 3. Okey, kan banyak ni? Nampak? Banyak kan? Jadi yang banyak macam ni, yang boleh bagi banyak, maka dia bukan perdana. Yang perdana yang macam ni je, kes macam ni, yang hanya bahagi 2 je, iaitu dengan 1 dan boleh bahagi dengan diri dia sendiri saja. Maka itu dipanggil nombor perdana. Okey, yang macam 6 ni bukan, sebab 6 ni boleh bagi banyak. Bukan saja dia boleh bagi dengan 1, bukan saja dia boleh bagi dengan 6 dengan diri dia sendiri, bahkan dia boleh bahagi dengan nombor lain. Okey, boleh Baik, itu adalah nombor perdana. Sekarang kita akan lihat apakah faktor perdana. Okey, tengok sini Okey. Dia bagi contoh sini, dia kata faktor perdana bagi 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey, faktor bagi 18 adalah yang ni. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Daripada senarai faktor itu, yang manakah perdana? Jadi kita bawa keluarlah yang perdana. Yang perdana adalah 2 dan 3 sahaja kan. Jadi faktor perdana bagi 18 adalah 2 dan 3. Boleh? Beza faktor bagi 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18 kan. Tapi faktor perdana bagi 18 2 dengan 3 saja. Jadi saya harap boleh tahu beza antara faktor dengan faktor perdana. Okey, mula-mula cari faktor dulu. Lepas tu untuk cari faktor perdana, bawa keluar manakah nombor perdana. Maka itulah dipanggil faktor perdana. Boleh? Okey, saya buka soalan setakat ni. Siapa nak tanya? Silakan. Boleh on mic. Kalau nak bertanya silakan. Ada tak? Tak ada? Tak ada Cikgu. Ya, silakan. Kalau nak tanya pasal yang 21 tu faktor perdana, dan yang faktor dulu tu boleh tanya tak? Sana. Ulang balik. Kalau contohnya 12, lepas tu dekat dalam kurungan dia 40, saya nak selesaikan tu. Dalam kurungan 40? Oh, yang tu. Kita belum sampai tu lagi. Nanti kita akan tengok. Okey Itu latihan kan? Okey kita tengok kemudian. Baik, kita akan pergi seterusnya. Kalau tak ada soalan lain, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, baik. Muka surat 33. Muka surat 33. Contoh yang ketiga. Tentukan sama ada nombor yang berikut adalah faktor perdana bagi 84 ataupun bukan. Okey, dia dah bagi nombor iaitu 84. Okey, kita nak tentukan sama ada yang 2 ni, 2, 3, 5 ni apakah merupakan faktor perdana bagi 84 ataupun bukan. Maka kita kena uji lah dia. Nak uji macam mana? Dengan cara bahagi. Okey, kita bahagi dia. Jadi yang pertama adalah 84 kita bahagi dengan 2. Nampak ni? 84 kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat jawapan kita adalah 42. 42 ni adalah nombor bulat. Okey. Bila tengok bila 84 ni boleh bahagi dengan 2, dapat nombor bulat kan, iaitu 42 ni. Okey maknanya 2 tu adalah faktor. 2 tu adalah faktor bagi 84. Tapi apakah 2 tu faktor perdana? Ya, sebab 2 adalah nombor perdana. Maka 2 dikatakan faktor perdana bagi 84. Boleh? Mula-mula sekali ringkasan macam ni. Mula-mula kita bahagi dulu nombor tu. Bila kita bahagi, kalau terbukti boleh dapat nombor bulat, hasil bahagi tu dapat nombor bulat, maka dia adalah faktor. Baru kita akan tengok nombor tu seterusnya adalah adakah dia perdana atau tidak. Okey, tengok yang kedua. B. Dia kata apa? Dia kata bagi 3 pula. 84 bagi 3 pun kita akan dapat jawapan dia dalam bentuk
nombor bulat, iaitu 28. Nampak? Bila 84 ni 84 ni bahagi 3 dapat nombor bulat, maknanya 3 tu adalah faktor bagi 84. Okey, dia faktor. Tetapi apakah 3 perdana? Ya, 3 juga adalah perdana, kerana dalam senarai nombor perdana tu 3 tersenarai sekali dalam nombor perdana. Maka 3 dikatakan sebagai faktor perdana bagi 84. Okey, kita tengok C. Dia bahagi dengan 5. Okey, 84 bahagi dengan 5. Kali ni tak boleh bahagi dapat nombor bulat. Sebab bila kita bahagi 5, bila 84 bahagi dengan 5, kita akan dapat 16.4 bagainya kan. Cuba tengok kalkulator. Kita tengok macam mana dia dapat. Okey, 84 Okey, 84 kita bahagi dengan 5. Kita akan dapat apa? 16.8, nampak? Bila dapat 16.8, dia bukan nombor bulat. Bila bukan nombor bulat, maka kita katakan dia bukan faktor. 5 tu bukan faktor bagi 84. Boleh? Bila dah bukan faktor, tak perlu kita fikir lagi dia perdana ke tidak. Sebab dia dah awal-awal dah kena reject. Kerana 5 itu bukan faktor bagi 84. Kalau dia faktor, baru kita fikir seterusnya, apakah dia perdana ataupun tidak. Boleh? Jadi sebab itu jawapan kita adalah 5 ialah nombor perdana. Betul? Dalam senarai nombor perdana tu 5 memang betul, kan? Dalam senarai nombor perdana kita ada 2 kan, 2, 3, 5 kan, dan sebagainya. Inilah senarai nombor perdana. 5 tu betul, 5 ni adalah nombor perdana. Tetapi 5 tu bukan faktor bagi 84. Maka kita reject 5 itu. Maka yang kita terima adalah 2, 3, tapi 5 kita reject. Kerana 5 itu walaupun dia nombor perdana, tetapi dia bukan faktor bagi 84. Okey? Maka sebab itu kita tak terima 5 tu. Boleh faham? Okey, setakat ni ada nak tanya? Silakan. Mana tak faham? Silakan, siapa nak tanya? Silakan. Cikgu. Ya. Kan kalau nombor perdana tu dia dapat jawapan dia balik. Lepas tu kalau nak dapat faktor dia kena dapat jawapan yang sama cikgu. 84 tu. Ya betul. Dia macam ni. Mula-mula kita pastikan dia faktor dulu. Nak pastikan dia faktor, kita bahagi dulu. Okey, macam ni saya ulang balik Kita ambil yang 5 lah, 5. Kita ambil yang 5 ni boleh. Saya terang balik yang 5 ni. Okey, 5 ni dia bagi 5 kan, dia suruh try 5. 5 tu apakah faktor perdana? Okey, sebelum kita nak tentukan 5 tu faktor perdana, kita kena test dulu apakah 5 ni faktor bagi 84. Sebab soalan pasal 84. Jadi kita pun bagilah, bagi 84 bahagi dengan 5. Okey? Hasil bahagi tu kita dapat perpuluhan, betul tak? Kita akan dapat 16.8. Sedangkan kalau nak katakan faktor, mesti baki ni mesti nombor bulat. Hanya nombor bulat sahaja. Tak boleh ada pecahan, tak boleh ada perpuluhan. Kalau baki hasil bahagi tu dapat baki kan. Baki tu perpuluhan atau pecahan, maka nombor ni bukan faktor lah. Bukan faktor bagi 84. Dia faktor ni kalau bila kita bahagi dapat hasil bahagi tu nombor bulat, baru dikatakan faktor. Dalam kes ini awal-awal lagi kita dah reject 5 tu, kerana 5 ni bila bahagi dengan 84 dia dapat 16.8 perpuluhan. Maka kita reject 5 tu. Walaupun 5 ni dalam senarai nombor perdana. Boleh faham? 5 tu memang dalam senarai nombor perdana. Tetapi sayangnya 5 itu bukan faktor bagi 84. Sebab itu kita reject 5 ini. Boleh? Sedangkan cuba tengok 3 3. Okey, kalau 3 pula kan. Kita test 3. 84 kita bahagi dengan 3. Kita dapat apa? 28. Nampak? 28 ni tak ada perpuluhan, tak ada pecahan kan? Dia nombor bulat. Maka sah. Secara sahnya 3 itu adalah faktor bagi 84. Okey. Bila 3 dah diiktiraf sebagai faktor bagi 84, kita tengok pula 3 ni. 3 ni adakah dia perdana? Memang betul kan? 3 ni adalah dalam senarai nombor perdana. Maka baru kita boleh declare dia 3 ini sebagai faktor perdana bagi
84. Okey. Boleh Ada lagi soalan lain? Silakan nak bertanya. Tak ada? Baik, kita teruskan slide yang berikutnya. Okey, muka surat 34. Muka surat 34, buku teks. Contoh yang keempat. Senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Okey. Tengok dia macam ni tau. Bila dia kata semua faktor perdana maknanya kita kena cari apa dulu? Faktor dulu. Nampak? Sebelum kita cari faktor perdana, cari faktor dulu. Faktor bagi 72. Jadi kita senaraikan apakah CV dapat 72 lah maksudnya. Okey. Macam tadi kita buat 72 ni maksudnya mula dengan 1. 1 darab dengan 72. Apa lagi yang berdapat 72? 2 boleh? 2. Kalkulator ada kalkulator. Kita bagilah 72 bagi dengan 2. Dapat 36. Boleh. Maknanya 2 kali 36. Yang itulah. Apa lagi? 3 boleh? 3. Kita try. 72 bahagi dengan 3 dapat 24. Boleh. Maknanya 3 darab dengan 24. Okey. Macam tu kita try. Sampai kita dah dapat semua nombor, barulah kita akan senaraikan faktor itu. Ni dah senarai lah. Maknanya ni dah siap senarai dah. Dia dah siap senaraikan faktor bagi 72. Okey. Berdasarkan CV yang saya buat macam ni. Tapi ni saya buat separuh lah. Kalau nak buat macam ni, aku kena buat teruskan lagi lah sampai dapat, sampai habis. Okey. Sampai dah tak ada lagi CV dapat 72. Okey. Faktor perdana, faktor ni kita kena buat senarai CV. Okey. Faktor tu kita kena buat senarai CV yang dapat 72. Daripada 1, 2, 3 dan sampai habis lah. Sampai dah tak boleh lagi dapat pasangan CV dapat 72. Okey. Dalam nota ni dia dah senaraikan dah. Iaitu faktor bagi 72 adalah 1, 2, 3, 4 ni lah. 1, 2, 3 kan. 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Banyaklah, banyak. Okey. Daripada senarai faktor tu, pilih mana yang perdana. Iaitu 2 ni, 3 kan. Ada lagi tak? Tak ada kan. Yang lain semua bukan nombor perdana. Maknanya nombor perdana bagi 72 adalah 2 dan 3 saja. Maka jawapan akhir kita adalah faktor perdana bagi 72 adalah 2 dan 3. Okey, boleh Beza antara faktor dengan faktor perdana adalah faktor adalah pasangan CV nombor yang bila darab dengan nombor lain dapat 72. Boleh? Jadi inilah. Ni semua adalah yang ni semua ni kan. Yang ni semua adalah faktor bagi 72. Faktor yang darab dapat 72. Tetapi untuk jadikan dia perdana, daripada senarai nombor ni, pilih manakah nombor perdana. Maka dekat sini kita akan pilih 2 dengan 3 sahaja, kerana 2 dengan 3 adalah nombor perdana. Kita bawa keluar nombor tu. Maka kesimpulan akhir kita adalah faktor perdana bagi 72 ialah 2 dan 3. Boleh? Ada soalan? Silakan nak tanya. Silakan. Ya, silakan. Boleh tak cikgu terangkan balik yang saya slow tadi? Yang mana? Contoh 4. Contoh 4. Okey, terangkan balik contoh 4 ni. Dari mula tadi. Okey, baik. Saya terang balik contoh 4 semula. Terima kasih. Okey, baik Saya terang semula Baik, contoh 4 ni dia tanya apa? Dia kata dia suruh senaraikan faktor perdana bagi 72. Okey, baik. Sebelum kita senaraikan faktor perdana, tengok keyword ni faktor perdana. Sebelum kita senaraikan faktor perdana, kita kena senarai apa dulu? Faktor dulu. Faktor apa? Faktor bagi 72. Macam mana nak senaraikan faktor bagi 72? Pada awal video tadi saya dah bagi tahu. Kita kena buat pasangan CV. Okey, tak apa, kita buat sekali lagi. 72 apakah pertama? Pasangan CV pertama tentulah 1. 1 darab dengan 72. Kan? Ini pasangan CV yang dapat 72 lah. Okey, lepas tu kita try 2 pula. 2 darab dengan 36 Okey, 36 kan? Kena guna kalkulator Kalau tak mahir, kita akan dapat cepat. Jadi, kita bagi 2. 72 bahagi dengan 2, kita akan dapat 36. Maknanya,
2 darab 36 dapat 72. Kita try 3 pula. 3 boleh 3. Okey, 72 bahagi dengan 3 dapat nombor 24. Maknanya 3 darab dengan 24 dapat 72. Ini semua pasangan sifir dapat 72 ni. Kalau tak percaya cuba darab. Kan? Kita akan dapat 72 kan? Maknanya dia faktor lah tu. 4 pula boleh 4. 4. Try 72 bahagi dengan 4 dapat 18. Maknanya 4 darab dengan 18. Macam mana saya tahu nombor berikutnya? Kita bahagi je. 72 ni bahagi dengan 2, 72 bahagi dengan 3. Kan? Macam ni 4 kan? Macam mana saya tahu 4 ni boleh jadi faktor? Saya bahagi 72 bahagi dengan 4. Berapa dapat? Dapat 18 kan? Jadi 18 ni nombor bulat kan? Jadi nombor bulat maknanya dia faktor lah. 4 ni kira faktor bagi 72. Kalau kita bahagi dapat puluhan, dia bukan faktor. Boleh? Tu je. Dia mesti nombor bulat. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Boleh tak 5? 5 tak boleh kan? Confirm lah tak boleh kan? Sebab 72 ni bukan sifir 5. 5 out. 6 boleh 6. Try. 72 bagi 6. 72 bahagi dengan 6 dapat 12. Maknanya 6 kalau darab dengan 12 kita akan dapat 72. Okey. Try lagi sampai dapat semua lah. Banyak ni. Okey. Jadi kita akan dapat seterusnya 8. Iqmal, awak boleh offkan mic tak? Okey. 8. Okey. 72 bahagi dengan 8 kita akan dapat 9. Maknanya 8 darab dengan 9 kita akan dapat 72. Okey, so banyak. Okey. Jadi, ni je nombor yang kita boleh bahagi lagi dah. Kalau kita buat teruskan lagi, tak dapat dah kan? Jadi semua nombor ni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 adalah faktor bagi 72. Daripada itu, kita pilih manakah yang perdana. Jadi yang perdana adalah 2 dengan 3. Okey? 2 dengan 3. Boleh? Jadi faktor perdana bagi 72 adalah 2 dan 3. Okey, boleh Ada lagi soalan lain? Boleh? Okey, baik, kita pergi seterusnya Sekejap. Baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 34. Okey. Buku teks muka surat 34. Contoh yang kelima. Okey. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey. Ini cara yang lain pula. Okey. Kita ada dua kaedah. Pertama, kaedah pembahagian berulang. Satu lagi dipanggil kaedah pokok faktor. Kaedah bahagi berulang dan kaedah pokok. Kita lihat kaedah pertama dulu. Macam mana nak menentukan ataupun nak mengungkapkan 60 itu dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey. Pertama kita akan tengok kaedah bahagi secara berulang. Maksudnya bahagi secara berulang, kita buat bahagi secara ke bawah. Okey, maksudnya macam ni. Kalau tengok sini kan, saya buat semula, kita mulakan 60. 60 kita bahagi dulu dengan 2. Baik. Kenapa saya bahagi dengan 2? Sebab kita kena ambil nombor yang kita bahagi tu nombor yang perdana yang paling kecil. Okey. Untuk itu kita kena tahu apakah nombor perdana kita. 2 kan? Kita mula dengan 2 kan? 2, lepas tu 3, lepas tu 5, lepas tu 7 kan? Dan seterusnya. Jadi maknanya kita nak bahagi dulu, kita mesti ambil nombor perdana yang paling kecil dulu. Maknanya kita test dengan 2. Okey. Kalau sifir tu tak boleh bahagi dengan 2, kita test dengan 3. Okey. Maknanya sekarang ni 60 tu boleh bahagi dengan 2 kan? Maka kita ambil 2 dulu. Sekali lagi saya ulang, kenapa saya ambil 2? Sebab dekat bahagi sini, yang bahagian sini, mesti kita ambil nombor perdana. Okey. Yang mula-mula yang paling kecil sekali, yang awal-awal lagi, iaitu 2 lah. Kalau tak boleh 2, kita test dengan 3. Tak boleh 3, kita test dengan 5 dan sebagainya. Okey. Biasanya boleh lah, 2 dengan 3 tu boleh lah Baik, kita test dengan 2. So 60 bagi 2 dapat 30. Maka tu dia akan bagi kat bawah, 30 kat bawah ni kan.
60 bagi 2 dapat 30 kan. Okey. Lepas tu kita teruskan. Sambung lagi bahaginya ni. Okey. Bahagi lagi dengan 2. Kan, boleh tak? 30 bagi dengan 2 boleh lagi kan? Okey. Selagi boleh bagi yang 2, kita teruskan. Kita bagi yang 2. Okey. Kita akan dapat 15. Boleh. 30 bagi 2 dapat 15. 15 tu dekat bawah. Okey. Lepas tu kita terus bagi. Kali ni, adakah 15 boleh bagi dengan 2? Tak boleh. Sebab 15 bukan sifir 2. Maka dah tak boleh dah bagi 2 dah. Kita kena bagi sifir lain. Okey. Tadi 2 dah cuba kan? Dah boleh. Maka sampai 15 je boleh buat. Maka untuk bagi 15, kita kena test 3 pula. Jadi 2 dah sudah. Kita ambil 3 pula. Lepas tu kita test dengan 3. Okey. Sekarang 3 boleh kan? 15 bagi 3 dapat 5. Okey, boleh. Teruskan lagi sampai bawah 1. Teruskan lagi. Okey, 5. Okey, boleh tak 5 bagi dengan 3? Tak boleh. Sebab dia akan dapat perpuluhan. Maka cukup. 3 dah lepas. Try 5 pula. Bahagi dengan 5. Boleh tak? 5 bagi 5 dapat 1. Bila bawah ni 1, baru kita selesai bahagi. Tamat. Okey, kita akan stop kat situ. Bila jumpa 1 bawah tu, maknanya selesai. Tetapi untuk dapatkan dia punya faktor perdana, kita kena ambil yang sebelah sini, sebelah kiri ni. Semua ni semua kena ambil. Okey, daripada 2 2 2 3 5. Kita kena bawa keluar. Kita akan tulis 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey, dan hasil darab semua ni akan dapat 60. Maka terbuktilah dalam bentuk pemfaktoran perdana bagi kaedah pembahagian berulang. Okey? Baik. Sekejap, ada soalan. Ardini, kenapa 60 lepas tu bawah dia 30 dan seterusnya? Okey, baik. Saya ulang balik Kenapa bawah dia 30? Okey, baik, macam ni. Okey. Dia macam ni. Dalam contoh kelima tu, dia nak ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, sekarang kita kena buat kaedah pertama. Kaedah pertama dipanggil kaedah pembahagian berulang. Kita bahagi secara berulang, tapi bahagi tu cara ke bawah. Dia macam bertingkat ke bawah. Okey, macam ni. Nampak ni? Dia bahagi sampai last kali 1. Misi kita untuk dapatkan bawah ni 1. Selagi tak dapat 1, tak boleh berhenti, kena bahagi lagi sampai dapat 1. Bila bawah ni 1, baru kita stop. Okey, baik. Sekarang kita mula balik. Bila start dengan 60? Okey, start dengan 60 Okey, nak bahagi yang berapa? Oleh kerana dia kata faktor perdana kan. Jadi kita kena bahagi dengan nombor perdana. Kena bahagi dengan nombor perdana. Nombor perdana yang kita tahu ialah mula dengan 2, betul tak? 2, lepas tu 3 kan? Lepas tu 5. 4 bukan kan? 5, lepas tu 7 dan sebagainya. Okey. Kita kena ambil nombor perdana yang paling kecil dulu. Dalam senarai ni, perdana yang paling kecil adalah 2. Maka kita kena bahagi dengan 2 dululah. Okey? Kita bahagi, selagi boleh bahagi kita bagi. Dah tak boleh bagi, kita ambil nombor lain. Kita tengok. Sekarang saya ambil 2 Saya tak 2 sini. 2. 60 bagi 2 dapat 30 kan, betul tak? Guna kalkulator tengok 60 bagi 2 dapat 30. Ni maksudnya 60 ni bagi 2 dapat bawah ni 30. Kan? 60 macam bagi biasa, bagi 2 kan dapat 30 sini. Kan? So baki tu dekat bawah ni. Dia terbalik sikit. Tu je. Okey, lepas tu sambung balik ni. Okey, kali ni 30 nak bagi berapa? Masih boleh tak bagi? Masih boleh bagi dengan 2 tak? Boleh. Kalau boleh, teruskan bagi dengan 2. Selagi boleh bagi 2, kita teruskan dengan 2. Okey, 30 bagi 2 dapat 15. Tu dia di sini 15. Buat lagi sebab dia belum satu lagi kan. Okey, sekarang 15. 15 ni boleh tak kita bagi dengan 2? Tak boleh, sebab kalau bagi dapat perpuluhan. Lagipun 2 bukan sifir 15 ni bukan sifir 2. Kan? Ada sifir 5. Jadi tak sesuai bagi dengan 2. Okey, maka 2 stop. Dah tak payah bagi dah. Okey, tak payah ambil 2 dah. Kita test 3 pula jiran sebelah dia. Jiran sebelah dia 3. Betul? Test dengan 3 pula. Dan kebetulan boleh bagi 15 bagi 3 dapat 5 sini kan. Dapat 5. Teruskan bagi lagi.
Apakah 5 boleh bagi dengan 3? Tak boleh, sebab bukan sifir 5. Maka 3 dah tak boleh ambil je dah. Kita pangkah 3. Kita ambil je yang sebelah pula, 5. Test dengan 5. Test dengan 5 sini. Okey. Apakah 5 boleh bagi dengan 5? Boleh. Jawapannya adalah 1. Maka bila bawah ni dah jumpa 1, kita stop bahagi dah. Dah tak payah teruskan. Okey? Setakat tu je. Maka jawapan kita ambil terus. Mana yang sebelah sini kita ambil. Nampak ni? 2, 3, 2, 2, 3, 5 ni kan. Kita ambil, kita bawa keluar dan kita buat dalam bentuk darab. Maknanya kita buat macam ni. Okey? Kan 2, 2, 3, 5 kan. Kita buat macam ni. 2 darab 2 darab 3 darab 5. Cuba awak tekan kalkulator. Tengok dapat tak jawapan dia. 2 darab 2 4. 4 kali 3 12. 12 kali 5 60. Jadi dah terbukti dapat 60 macam yang soalan nak. Nampak? Dapat 60 kan. Jadi dah terbukti dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang, kita dapat ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, dan perhatikan semua nombor ni adalah nombor perdana. Nampak? Baru dikatakan pemfaktoran perdana. Kan? Boleh? Okey, ada soalan nak tanya? Silakan nak bertanya, silakan. Tak ada? Cikgu, Ya. jadinya kalau nombor tu dia kena bagi nombor perdana je, lepas tu dapat jawapan teruskan je. Teruskan sama juga ya, cikgu? Ya, betul. Yes. Kita guna nombor perdana. Selagi boleh kita bagi. Misi kita adalah mendapatkan bawah tu 1. Selagi tak jumpa 1, tak boleh berhenti bahagi. Maknanya kalau nombor asal tu besar, panjanglah bahagi kita kan. Contohnya kalau macam ni awak dapat 60 kan. Ni 60. Cuba kalau 600. Kalau 600 memang panjanglah ke bawah. Kan? Maknanya semakin besar nombor tu nak kena bahagi, semakin panjanglah kita punya pembahagian. Tapi kalau setakat macam 2 digit macam ni 60, insya-Allah kita akan dapat dalam 3, 4 atau 5 step saja. Dah dapat. Yang penting pastikan bawah ni dah jumpa 1. Dah jumpa 1, stop. Tak payah bagi lagi dah. Stop je. Terus ambil nombor sebelah kiri. Darabkan dia, dapat jawapan akhir. Okey? Baik. Kita pergi slide yang terakhir untuk malam ni. Sekejap Okey. Tadi kaedah pembahagian berulang. Kali ni kaedah nama dia adalah pokok faktor. Muka surat 34. Okey. Kaedah kedua, dia bukan wajib guna, dia pilihan. Sama ada nak guna kaedah pembahagian berulang ataupun kaedah pokok faktor, jawapan tetap dapat sama. Cuma kaedah je berbeza. Baik. Kita tengok macam mana dapat menggunakan kaedah faktor, pokok faktor ni. Soalan sama, dia ungkapkan 60 tadi tu. 60 kan? Kalau tadi kita buat kaedah bahagi, kali ni kaedah pokok. Kita buat dua bahagian. Bahagian pertama adalah 60 ni kita buat sifir maksudnya dia boleh dipecahkan kepada 2, iaitu 4 darab 15. Cuba kita cek betul tak? Mana kalkulator? Sekejap saya alihkan ke sini sikit. Okey. 4 darab 15 apa? 60. Nampak? Sebab itu kat sini 4, kat situ 15. Dia pecah 2, Okey. Jadi tengok sini maka dipecahkan sini 1, sini adalah 4, sini adalah 15. Sebab 4 darab 15 dapat 60. Dia pecah 2 bahagian. Okey, daripada 2 bahagian ni, okey, dia tak boleh stop lagi. Dia kena pecahkan lagi sehingga dia jumpa nombor perdana. Baru dia stop. Okey, tengok Okey, 4 ni adalah hasil darab daripada 2 darab dengan 2. Betul tak? Kan betul tak? 2 darab dengan 2 kan dapat 4. Jadi dia pecahkan 2 lagi. Maknanya macam ni tulis 4, kita pecahkan 2. 2 darab 2 dapat 4. Bawah darab bawah dapat atas. Okey? Jadi 2 ini adalah nombor perdana. Maka dia stop setakat situ. Maka dia dah sampai penamat. Dia dah stop. Ni stop, ni stop. Okey. Cuba tengok 15 pula. 15 pula adalah hasil daripada darab 3 darab 5. Betul tak? Kan 3 darab dengan 5 dapat 15. Betul tak? Jadi kita buatlah senara 3 dengan 5 ni. Jadi 3 dengan 5. Apakah 3 dengan 5 faktor nombor perdana? Ya. 3 dengan 5 itu adalah
nombor perdana. Maka terhentilah setakat itu. Maka kita dah dapat pengakhiran dia. Terus kita akan tulis jawapan. Kita ambil yang bawah 2 darab 2 darab 3 darab 5 dapat 60. Nampak? Berbeza dengan pembahagian berulang tadi. Kita kena bahagi kan. Yang ni kita pecah. Kita pecah 2 dan kita buat sampai dapat pasangan sifir yang nombor dia perdana. Bila dapat, kita stop. Selagi tak dapat perdana, jangan stop, kita teruskan. Cuba tengok yang kedua. Yang kedua ni Yang kedua ni kita panjang sikit tengok. Ni 60 juga. 60. Kali ni dia guna apa? Dia guna 2 darab 30. Kenapa? Sebab 2 darab dengan 30 kan dapat 60. Nampak? Dia guna yang tu. Okey. Dia mula dengan 2 dengan 30. Okey, baik. Soalan saya adalah, apakah 2 ni perdana? Ya, perdana kan? Maka 2 dah stop. Nampak? 2 tu stop. Maknanya tak perlu lagi kita buat macam ni. 2 pecah 2 lagi. Tak payah. Tak payah. Sebab 2 ni memang dah perdana. Maka dia hanya stop kat situ je. Nampak Dia stop. Sebab tu orang nampak sini, dia 2 ni kekal. Kekal 2, kekal 2. Okey? Cuma tengok 30. 30 tak boleh stop. Sebab 30 ini bukan perdana. Maka dia kena teruskan lagi, pecah lagi. Okey? Kalau dia perdana, dia kena stop. Kalau dia bukan perdana, dia kena teruskan lagi, pecah. Pecah lagi, pecah sampai dapat perdana. Okey. 30 ni pula, 30 adalah hasil darab daripada 3 dengan 10. Betul tak? 3 darab dengan 10 kan dapat 30. Nampak? Dia pecah 2 Okey, sekarang kita tengok. Antara 3 dengan 10, yang manakah perdana? Jawapan dia adalah 3 kan? Bila jumpa 3, yang 3 ni stop pula. 3 tak perlu lagi buat macam ni. 3 tak perlu buat macam cabang ni. Tak payah buat dia punya ranting. Tak payah. Dia 3 dah stop. Sebab 3 tu dah perdana. Maka kita dah jumpa jawapan tu, kita berhenti. Tapi 10 tak boleh. 10 bukan perdana. Dia kena teruskan pecah lagi. Okey? Mana nombor yang bukan perdana, dia kena teruskan lagi pecah. 10 pula adalah hasil darab daripada 2 dengan 5. Sebab 2 darab 5 dapat 10. Okey. Sekarang kita tengok. Perlu pecah lagi tak? Tak perlu. Sebab 2 ini adalah perdana, 5 pun adalah perdana. 3 pun perdana, 2 pun perdana. Maka kita dah selesai. Dah jumpa penghujungnya, maka kita stop lah kita punya pokok ni. Kalau tak jumpa perdana, kita kena teruskan pokok tu sampai jumpa nombor perdana. Selagi tak jumpa perdana, jangan stop buat dia punya ranting tu, cabang tu lah. Sebab tu dipanggil kaedah pokok. Dan akhirnya cuba tengok sini, kita jumpa perdana kan. Yang ni 2 darab dengan 3 darab dengan 2 darab dengan 5. Kan jawapan dia still dapat 60. Okey? Nampak? Daripada kaedah pembahagian tadi, kaedah pokok dapat jawapan yang sama. Cuma kaedah je berbeza. Terpulanglah kepada anda nak pilih mana yang lebih mudah untuk jawab dalam exam. Tetapi kalau dalam exam minta cara kaedah pokok, maka anda harus tunjukkan kaedah pokok. Okey, ikut pada soalan. Sebab itu anda harus kuasai kedua-dua kaedah. Kaedah bahagi pun kena kuasai, kaedah pokok pun kena kuasai. Kena belajar baliklah. Kalau tak faham, boleh tengok balik video ni berulang kali. Okey, baik, ada soalan setakat ni? Silakan. Cikgu, kalau dalam peperiksaan boleh pakai kaedah mana-mana je? Okey, tadi saya dah bagi tahu, dalam peperiksaan kalau dia tak bagi tahu syarat, maka kita boleh guna pelbagai kaedah. Kaedah bahagi berulang boleh, kaedah pokok faktor pun boleh. Tetapi kalau dalam soalan dia berkata buat kaedah pembahagian, ungkapkan 60 hanya menggunakan kaedah pokok je, maka kita kena guna kaedah pokok lah. Tak boleh kita guna kaedah pembahagian. Ikut pada soalan. Kalau soalan kata guna kaedah bahagi. Kalau soalan kata guna kaedah pokok, kena guna kaedah pokok. Kalau soalan kata dia tak bagi tahu apa, dia suruh ungkap je, maka kita guna kaedah bahagi ataupun kaedah pokok. Okey, tengok pada soalan Cikgu. Sebab itu kena kuasai dua kaedah, kena kuasai juga. Soalan lain? Ada tak? Silakan. Cikgu, sebab apa 2 yang kat kiri tu ada banyak, cikgu? Okey, baik. Terima kasih. Yang 2 ni kenapa ada banyak? Okey, baik. Dia bukan banyak. Okey, yang ni saya faham tu. Ada yang tanya. Yang ni kenapa banyak ni? Dia bukan banyak. 3 ni bukan banyak. Dia stay
Tapi oleh kerana dah paras tu dah turun, dia kena ikut lah, dia kena ikut. Tengok pokok ni, cuba tengok pokok ni dia punya ranting dia macam ni, nampak? Macam ni, macam ni, macam ni. Last sekali sampai bawah semua sama level. Semua sama level. Tak bolehlah buat macam ni. Tengok 60 tak boleh buat macam ni. Ni 2, ni 30. Lepas tu 30 ni pergi terus lah. Ni terus. Tak boleh. Ini pokok tempang namanya. Pokok tempang. Sebab yang sebelah ni sekerat. Yang lain ni sampai ke bawah. Tak boleh. Pokok mesti sama-sama pergi bawah. Maksudnya daripada atas ke bawah tu sama. Sama je pergi bawah kan. Jadi 2 tadi tu, okey, yang ni tadi 60 ni kita guna sifir 2/30. Nampak ni 2/30 dapat 60 kan. Maka 2 letak sini, 30 sini. 2 ni adalah nombor perdana kan. Oleh kerana 2 tu perdana, maka dia dah stop dah. 2 tu dah stop. Tak perlu lagi 2 ni perlu buat cabang 2 lagi, tak perlu. Okey, maka dia hanya perlu apa? Dia hanya perlu turun saja ke sini, turun sampai ke bawah. Itu je. Dia turun. Ni adalah dia turun daripada sini. Turun ke sini. Itu je. Dia kekal. Kita staykan dia sampai ke bawah. Sebab dia tak perlu lagi terlibat dengan pecahan tu. Dia dah kira dah jumpa dah. Dia dah tak, macam orang kata kalau main game, dia dah penamat dah. Dia dah selesai. Dia stop lah. Tapi dia kena turun ke bawah. Okey? Sebab tu orang nampak 2 ni macam banyak. Padahal dia bukan banyak. Dia turun. Lepas paras ni, dia turun ke sini pula. Paras ni pula. Nampak? Lepas tu dia turun paras ke bawah. Nampak? Kalau lagi banyak paras, lagi banyak lah dia turun ke bawah. Tapi dia bukan banyak. Dia adalah nombor yang sama. Cuma dia stay. Sama dengan 3 ni. 3 ni, daripada 30 kan, adalah 3/10. Kan? 3 darab dengan 10, kita dapat 30. Okey, 3 ni, oleh kerana 3 tu adalah nombor perdana, maka 3 dah stop. 3 dah selesai. Sebab itu orang nampak dia turun ke bawah. Dia turun. Kita saling balik je. Dia tak perlu lagi bercabang macam ni. 3 tak perlu lagi bercabang. Yang perlu bercabang 30 sebab dia kena teruskan 10. 10 pun sama. 10 kena pecah lagi. 2, 5. Okey? Sampailah semua baris bawah ni adalah perdana, baru kita stop semua pokok kita. Selagi ada satu nombor yang belum lagi perdana, kita kena teruskan. Contoh contoh saya bagi contoh lain. Kalau buat macam ni kan. Ni 2 ni 2 kekal. Ni 3, ni 2. Contoh sini 6. Okey? Dah elok lah. Ni 2, ni 3, ni 2. Dah nak game dah. Tetapi 6 pula buat hal. Sebab 6 ni bukan perdana. Maka 6 kena teruskan cabang. Nampak? Selagi dia tak jumpa perdana, tak boleh teruskan, tak boleh tamatkan pokok tu. Kita kena teruskan sampai dapat semuanya perdana. Boleh? Macam 6 kan? 6 ni hasil daripada 2 dengan 3 kan? Baru boleh stop. Sebab 2 ni perdana, 3 pun perdana. Baru selesai. Okey. Selagi tak jumpa bawah tu semua perdana, tak boleh selesai pokok tu. Okey, boleh faham Okey, baik. Tutorial kita untuk yang terakhir malam ni. Tutorial latih diri 2.1b. Okey, latih diri 2.1b, soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Muka surat 34. Okey, latih diri 2.1b, soalan 1, soalan 2 dan soalan 3, muka surat 34. Baik, ada soalan nak tanya setakat ni? Silakan sebelum kita berakhir. Tak ada Baik, kalau tak ada, kita akan jumpa pada hari Jumaat malam untuk perbincangan soalan tutorial. Jadi anda boleh buat dulu mana yang kita dah bagi tahu dan kita akan jumpa pada sesi akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Stay safe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Terima kasih, cikgu.